Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat-sahabat sekalian. Baru ni saya terpanggil untuk cakap pandangan saya mengenai hujah daripada wakil seorang Islam di dalam parlimen yang mempunyai berbilang kaum dan agama. Pendapat saya lah kan, kita ni dalam satu kelompok ataupun negara yang mempunyai banyak agama, dan Islam adalah satu agama yang disarankan untuk sentiasa berdakwah. Dan apa pula satu platform yang menjadi tumpuan orang ramai ataupun masyarakat, terutamanya masyarakat Malaysia secara khususnya. Dan kita pula mempunyai pemimpin yang mempunyai peluang untuk kita berdakwah dan menerangkan keindahan dan kecantikan agama Allah itu sendiri. Tapi malangnya, mungkin wallahu alam, pemimpin ini memang sangat famous lah atas hujah-hujah dan komen-komen yang kadang-kala memberi jenaka, dan banyak netizen pun suka buat troll mengenainya. Tapi dalam sidang parlimen, hujah anda ni kebanyakannya written up, dan you mempunyai penulis hujah dan atas nasihat dan saranan pemimpin-pemimpin anda sendiri, dan anda berpeluang untuk menyimak dan mengkaji sehalus-halusnya write up you all dalam parlimen. But this is a shame untuk mengatakan atau menggunakan certain perkataan melambangkan ataupun berceritakan ataupun memfokuskan ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pelarian. Pertama, konsepnya baginda diwahyukan Allah untuk berhijrah. Kedua, masyarakat Yathrib memanggil ataupun menjemput baginda untuk menjadi pemimpin. Ketiga, suasana yang ada pada masa di Mekah itu untuk mengembangkan Islam merupakan tidaklah satu yang strategik. Jadi untuk strategize kembangan Islam, baginda terpaksa berpindah ke Yathrib dan baginda menjadi pemimpin di sana. Jadi kalau konsep orang non-Muslim, mungkinlah dikatakan sebagai melarikan diri. Jadi kita, bila pemimpin itu menyatakan baginda melarikan diri, jadi orang non-Muslim akan berpendapat, iyalah, benarlah, kami pun rasa baginda melarikan diri. Jadi kita sebagai orang Islam, tak betul lah. Jadi apa yang sepatutnya kita lakukan kalau kita sebagai seorang kekasih kepada yang mengasihi kita? Bagi misalan, contoh, boleh tak kita kata yang di Pertuan Agong kita menggunakan perkataan-perkataan rakyat, pergi ke pasar ataupun
saya pergi jumpa Yang di-Pertuan Agong ataupun Yang di-Pertuan Agong sedang tidur, kan dari segi adat pun kita menggunakan beradu, menunjung sembah, menghadap duli adalah lebih proper untuk yang di-Pertuan Agong konotasi. Jadi untuk baginda Rasulullah, kita menggunakan hijrah, kita menggunakan perkataan-perkataan yang boleh, yang sesuai untuk baginda. Janganlah menjadi keldai politik. Walau bagaimanapun itulah pendapat kita lah, kan? Kesianlah kalau kita mempunyai peluang. Pada zaman sekarang ni, ahli-ahli politik terlampau taksub dengan kejayaan atau kerajaan ataupun visi mereka sendiri. Jadi berhati-hatilah rakyat Malaysia dalam menilai atau memilih pemimpin anda. Itu sajalah saya nak cakap. Semoga kita dapat beristiqamah dalam menjalankan kerja-kerja ibadah kepada Allah. Dan sepatutnya kita tak perlu nak bincangkan pasal sidang-sidang di parlimen ini. Masalahnya dia terpanggil apabila menyebut nama Rasulullah SAW. Kalau nak buat contoh pun pakai contoh lain lah. Banyak lagi contoh lain. Kalau betul-betul, jangan diperendahkan martabat seorang kekasih di sisi Allah. Itu saja. Lama tak buat video, sibuk dengan anak-anak. Baik, insyaAllah kita akan beristiqamah untuk membuat video. Dan semoga anda semua dapat menilai dengan bijak. Memang semua orang marah, semuanya taubatlah dalam membuat kerja-kerja yang tidak berfaedah. Jangan bersekongkol dengan agenda-agenda yang boleh menyebabkan bangsa dan agama kita tergugat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.